Pada petang 27 Februari 2021, kematian pelakon legenda Hong Kong iaitu Eng Man Tat telah pun mengejutkan seluruh industri hiburan di dunia ini, terutamanya kepada peminat yang sentiasa menonton filem lakonannya. Eng Man Tat ataupun lebih dikenali sebagai Pakcik Eng di Hong Kong telah pun meninggal dunia di dalam tidurnya sendiri. Pakcik Eng ini dipercayai telah pun meninggal dunia akibat daripada barah hati. Tapi pada tahun 2000 dia telah pun disahkan mengidap penyakit kencing manis. So dari situ dia telah pun mengalami masalah kesihatan lah. Tahun 2000 dia telah mengalami masalah kesihatan iaitu kencing manis. Kemudian pada tahun 2014 dia telah dimasukkan ke hospital kerana sesak nafas dan disahkan mengidap penyakit jantung. Dan pada tahun ini dia telah pun pergi meninggalkan kita dengan penyakit yang dia sedang fight lah, iaitu barah hati. Jadi ramailah pelakon-pelakon hebat yang mengucapkan takziah di atas pemergian Pakcik Eng ini. Dan apa yang menjadi tumpuan adalah salah seorang rakan rapat beliau, iaitu Stephen Chow. Jadi kenapa Stephen Chow ini menjadi tumpuan media dan juga orang ramai setelah Pakcik Eng ini meninggal dunia? Sebabnya mereka ini merupakan antara gandingan hebat dan juga antara pelawak yang terkenal di Hong Kong, dan juga mereka telah digandingkan dalam beberapa filem iaitu The Final Combat, The Justice of Life dan juga tak lain tak bukan Shaolin Soccer. Jadi gandingan mereka ini dikatakan amat-amat serasi sehingga mampu menarik perhatian penonton di Hong Kong mahupun seluruh dunia. Personally saya sendiri juga suka dengan lakonan daripada Pakcik Eng ni dan juga Stephen Chow. Dia ibarat saling melengkapi antara satu sama lain. Even kalau kita tengok Shaolin Soccer, kita dah tahu dah dia punya jalan cerita macam mana, pengakhiran dia macam mana, punchline dia dekat mana. Tapi bila ada media yang tontonkan balik filem Shaolin Soccer ni, kita sebagai penonton ni nak juga tengok filem tu, even kita tahu dah dia punya ending macam mana. Jadi itulah hebatnya gandingan kedua-dua pelakon ini. Dan untuk pengetahuan korang, pada tahun 2004 sepatutnya Pakcik Eng ini digandingkan dengan Stephen Chow di dalam filem yang memang meletup, iaitu Kung Fu Hustle. Dan dikatakan Pakcik Eng ini telah mengosongkan jadualnya sepanjang tempoh syuting tersebut. So dia dah cancelkan lah semua show-show dia yang lain semata-mata untuk tawaran Kung Fu Hustle tu. Disebabkan tidak berhasil, Pakcik Eng ini telah mengalami kerugian sebanyak 1 juta Hong Kong dolar yang bersamaan dengan 524 ribu ringgit Malaysia. Dan disebabkan tidak berjayanya mereka digandingkan dalam filem Kung Fu Hustle itu, so media dan juga orang cakap akhbar-akhbar di Hong Kong mengatakan bahawa Stephen Chow dan juga Eng ini mengalami satu perbalahan dan sebagainya. Jadi Pakcik Eng ini pun tampil memberikan penjelasan bahawa sebenarnya mereka tidak berlaku perselisihan faham ataupun sebagainya. Cuma mereka berdua ini telah pun orang cakap membuat haluan masing-masing di dalam industri hiburan mereka. Pakcik Eng ini telah memulakan keriernya sebagai pelakon pada tahun 1972 lagi, iaitu pada usianya 22 tahun. Dan genap pada tahun 2021 ini dia telah pun aktif dalam bidang lakonan ini selama 47 tahun lamanya. So bukan saja saya dibesarkan dengan lakonan Pakcik Eng ni, tetapi Stephen Chow sendiri dibesarkan dengan lakonan Pakcik Eng ni, dan mereka akhirnya menjadi sahabat dan juga duo yang terkenal di Hong Kong dan juga seluruh dunia. Pernah satu masa dulu Stephen Chow ni dia ada buat satu filem tau. Tajuk filem tu The Mermaid. So filem tu diterbitkan pada tahun 2016, dan sebenarnya filem itu Stephen Chow nak Pakcik Eng ni berlakon dalam filem tu, tapi Pakcik Eng ni terpaksa tolak tawaran daripada Stephen Chow ini sebab dia tengah menjalani perubatan kesihatan terhadap barah hati yang dia tengah fight masa tu. Pernah dalam satu interview ni ataupun temu bual ni, Pakcik Eng ditanya oleh wartawan, boleh ke kita tengok Pakcik Eng berganding lagi dengan Stephen Chow ni? So jawapan Pakcik Eng adalah, saya belum mati dan dia masih lagi belum sara, jadi sudah pasti ada peluang untuk kita berganding bersama. Jadi kata-kata itu sebenarnya terkesan kepada Stephen Chow kerana dia tidak dapat berganding dengan partner dia buat kali terakhir. Jadi sepanjang kerjaya Eng Man Tat ini, dia telah pun memenangi beberapa anugerah besar, antaranya adalah pelakon pembantu terbaik di dalam filem A Moment of Romance pada anugerah filem Hong Kong pada tahun 1991. Beliau juga dicalonkan dalam satu anugerah di dalam majlis yang begitu besar, iaitu
iaitu Taiwan Golden Horse. So dalam kerjaya Pakcik Eng ni, dia telah berlakon dalam 134 filem dan juga 19 drama TV. So kita tak dapat sangkalkan lagi lah yang dia ni memang seorang yang hebat. Jadi terima kasih Pakcik Eng ataupun Eng Mantat kerana telah menghiburkan kami selama ini. Rest in peace legend.